yang tak terhingga kepada ilahi, kerana pada hari ini kita beramai-ramai bersama dalam satu majlis yang saya kira sangat-sangat berprestij dan sangat penting dalam karier perjalanan setiap ahli-ahli Shaklee. Juga terima kasih kepada pihak pengurusan Shaklee, terutamanya kepada Presiden Shaklee Malaysia Puan Helen Lau yang turut hadir untuk memberikan sokongan, Shaklee BOD dan kesemua staf-staf Shaklee yang sentiasa membantu kami sepanjang berbisnes Shaklee. Tak lupa juga kepada semua master-master yang sudi hadir pada petang ni, terutamanya kepada master senior-senior saya iaitu dalam grup besar saya S2U Families yang telah lama berada dalam bisnes Shaklee, di mana secara tak langsung mereka memberi satu semangat dan memberi satu penghormatan kepada kami berdua yang masih baru dalam bisnes. Dan yang paling saya sangat-sangat hargai iaitu upline saya, yang mana saya kira mereka lah sebagai tunjang hala tuju kepada pencapaian saya pada hari ini, iaitu Master Nurlana Hisham dan Master Nana Makarona. Nak dijadikan cerita, sejak saya semula bisnes Shaklee pada tahun 2016 dan membuat comeback semula pada tahun tu, mereka inilah antara orang-orang yang sentiasa mendorong saya, yang sentiasa mengajar saya, dan sentiasa pastikan saya tidak berasa down dalam bisnes Shaklee. Kalau anda lihat personaliti saya pada hari ini, kalau anda melihat personaliti saya daripada seorang yang introvert pada tahun lalu menjadi seorang yang semakin lebih baik daripada sebelum ni, itulah cerminan kepada kesungguhan dan kejayaan upline saya, dan saya sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah, kini saya bersama mereka untuk berjaya dalam bisnes Shaklee. Tak lupa juga kepada anak-anak downline saya yang saya memang tak sangka diorang akan buat surprise pada hari ini. Kepada Miracle Empire, terima kasih kerana percayakan ibu dan terima kasih kerana mempercayakan Master Amirul. Mungkin orang luar di sana menganggap karier perjalanan saya dalam Shaklee berlaku dengan mudah dan berlaku dengan pantas. Tapi sebenarnya di sebalik pencapaian kami ada rentetan kisahnya. Saya bermula dunia perniagaan ketika waktu persekolahan, ketika umur belasan tahun lagi. Pada zaman tu, saya dah berusaha untuk mencari duit sendiri pada usia 15 tahun. Kenapa? Kenapa saya mencari duit pada usia 15 tahun? Itu adalah antara salah satu sebabnya saya bukanlah anak yang dibanjikan. Walaupun saya adalah anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik, tetapi apabila saya nak meminta duit belanja kepada ayah dan mak saya menjadi seorang yang sangat-sangat malu dan berada dalam situasi yang stuck. Kadang-kadang saya mengambil masa 2 hingga 3 hari untuk menyusun ayat yang cantik untuk minta duit kepada ayah saya, sebab saya tak nak berlaku salah faham. Saya tak nak saya yang kena marah balik dengan ayah saya. Jadi disebabkan itulah saya sampai sekarang berusaha untuk cari duit, walaupun belum lagi pada waktu ketika itu belum lagi habis waktu persekolahan. Zaman saya untuk bermula dunia perniagaan adalah ketika zaman populariti blog, di mana pada waktu itu blog adalah sangat-sangat hangat. Dan saya pasti master-master yang otak-otak ni, master-master yang lama ni, percaya bahawa dulu medium blog adalah medium yang sangat famous. Juallah apa saja, juallah apa yang berkenaan dengan produk apa-apa pun pasti orang akan beli. Berbanding pada tahun yang sekarang ni, kita lebih fokus pada Instagram, Facebook. Tapi dulu saya mengambil peluang menjadikan medium blog sebagai salah satu saluran untuk menjual apa sahaja yang berada di depan saya, apa sahaja yang berada di sekeliling saya, dan saya menjual barang-barang yang terpakai seperti tudung, pakaian, kasut dan lain-lain. Bayangkan seorang pelajar yang berumur 15 tahun
yang masih lagi berada di alam persekolahan mendapat hasil income pertama dalam dunia blog adalah sebanyak RM1,000 lebih dalam masa 24 jam. Umur 15 tahun dapat income RM1,000 lebih. Siapa tak suka, kan? RM1,000 lebih itu bagi saya adalah nilai yang sangat-sangat banyak. Dan umur 15 tahun tu apa lagi kita nak buat, kan? Makan pun mak ayah tanggung, pakai pun mak ayah tanggung. Dan sampai sekarang pun saya pun lupa dah RM1,000 tu saya buat apa dulu. Perjalanan dunia bisnes saya seolah-olah terus menerus bersambung daripada masa ke masa. Dan apa saja barangan ataupun produk menarik minat saya cuba untuk menjual. Semuanya mostly melalui online. Dan sehinggalah saya kenal suami pun turut terjebak dengan saya untuk bersama-sama dengan saya untuk menjual produk. Walaupun pada waktu ketika itu suami saya belum lagi berkahwin dengan saya, tapi saya cakap dengan dia, nak kahwin dengan saya, tolonglah saya. Kalau tak tolong saya, jangan kahwin dengan saya. Saya cakap macam tu. Maksudnya dekat sini saya nak beritahu suami saya ni sebenarnya dia dah berada dengan saya daripada sebelum berkahwin. Dia sangat bersokong saya daripada sebelum berkahwin sampailah sekarang. Dan saya nak ceritakan sikit. Macam saya beritahu tadi, ayah saya adalah ayah yang sangat garang. Jadi saya pada waktu ketika itu berkahwin awal pada usia 20 tahun. Dan saya cakap dengan ayah saya, ayah Murni nak bawa ada seorang lelaki datang rumah. Dia terus reject. Pada waktu tu saya cakap dengan ayah saya, ayah tak apa, biar Murni sendiri yang cari duit, usaha dulu cari duit untuk belanja kos kahwin. Dan ayah masa tu pun dia pun tengok saya dan dia pun nak uji saya, nak tengok sejauh mana saya katakan tu. Dan akhirnya alhamdulillah segala kos-kos perkahwinan saya, belah laki ataupun belah perempuan, termasuklah pelamin, baju kahwin, kemah dan sebagainya, itu adalah antara salah satu usaha saya dan suami sendiri. Maksudnya di sini saya tak mengharapkan, kalau boleh saya tak nak menyusahkan mak dengan ayah saya. Kemuncak karier saya, pencapaian saya dengan suami adalah pada tahun 2015, yang mana pada ketika itu saya berjaya merealisasikan impian saya untuk membuka sebuah butik pakaian. Apa lagi kegembiraan yang nak dikata untuk budak yang berumur 15 tahun yang mana bercita-cita dan memasang impian untuk membuka butik akhirnya tercapai pada umurnya 23 tahun. Macam-macam perancangan dan impian yang dibuat untuk bergerak dalam dunia fashion, dan kami sangat mengaku kami sangat-sangat serius untuk bisnes yang sebelum ini. Pada tahun yang sama, April 2015, alhamdulillah saya selamat melahirkan anak kedua. Dan bermula di sinilah episod kemuncak dalam hidup saya. Episod kesedihan, episod keresahan, episod duka dan lara. Allah cuba uji kami berdua, yang mana anak saya lahir dengan masalah sakit jantung. Sebagaimana yang anda lihat, rata-rata di media sosial ramai parents yang meminta dana dan sumbangan untuk membayari kos rawatan anak-anak. Begitulah juga kami yang mana usaha untuk mencari duit membayar kos rawatan anak saya. Anak saya pada ketika itu baru saja umur 2 minggu dah pun dibawa ke AJN untuk melakukan pembedahan besar, open heart. Dan pada umur dia 2 tahun, seterusnya umur 2 tahun melakukan pembedahan yang sama, buka tempat yang sama untuk pembedahan. Dan kos rawatan pada ketika itu pada pembedahan pertama adalah RM30,000 dan pembedahan yang kedua adalah sebanyak RM60,000. Dan pada waktu itu jujur saya katakan saya berada dalam keadaan yang sangat-sangat stuck dan saya tak tahu mana lagi saya nak cari duit. Walaupun pada masa itu saya memang dah buka butik, tetapi bisnes butik baru je berjalan 2 bulan. Kami memang tak sempat nak rolling balik modal sebab kami dah keluarkan macam-macam kos dan modal beratus ribu untuk renovation butik dan lain-lain. Jadi dalam masa 2 bulan tu memang kami tak sempat, dan disebabkan itulah antara salah satu sebab membuatkan bisnes kami sebelum ni menjadi agak mendata.
kami seolah-olah hilang fokus. Kami seolah-olah tak dapat nak menguruskan butik disebabkan anak saya yang masuk hospital pada ketika itu. Kami tak dapat nak handle butik, kami tak dapat nak melayan staff, dan pada ketika itu saya pun cuba untuk bagi tahu pada suami saya yang saya nak meluangkan masa dengan anak-anak saya, dan pada masa tu saya dengan suami memang share partner dalam bisnes. Kami berdua saja yang handle, tak ada tim yang kuat, dan saya cuba bagi tahu dengan dia saya nak fokus dengan anak-anak dan biarkan dia seorang saja yang menguruskan butik. Jadi saya cuba untuk mencari income sambilan saya alang-alang dah berada dekat rumah. Bisnes yang pertama yang terdetik dalam fikiran saya pada waktu itu adalah bisnes Shaklee. Kenapa bisnes Shaklee? Ni yang ramai nak tahu ni. Sebab bisnes Shaklee adalah bisnes yang pernah saya buat dulu pada tahun 2013, dan sehingga sekarang saya pun masih konsum lagi produk tu. Dan saya pada waktu tu rasa macam melepaskan peluang emas. Saya tak konsum saya tak jual produk Shaklee pada waktu tu. Saya hold sekejap bisnes Shaklee pada waktu tu. Tapi saya ni suka sharekan dekat blog saya, sharekan dekat laman media sosial saya. Saya ceritakan yang saya ni memang konsum produk Shaklee untuk kesihatan, lepas berpantang semua. Tapi bila ada kawan-kawan saya ataupun pengikut-pengikut saya dekat dalam media sosial, ramai yang tanyakan, Irene, macam mana nak dapatkan produk Shaklee? Irene jual ke produk Shaklee? Tapi pada waktu tu saya hold dulu bisnes Shaklee, dan saya cakap dengan dia, sorry saya tak jual produk Shaklee, tapi boleh dapatkan dengan SID lain. Saya seolah-olah melepaskan peluang yang emas, dan pada tahun 2016 saya kembali balik untuk grab balik peluang emas tu. Selepas beberapa tahun ceburi bidang perniagaan, bisnes Shaklee lah yang paling mudah bagi sesiapa yang mahu memulakan karier dalam dunia perniagaan. Hanya bermula dengan menjual, hanya perlukan kita sharingkan kebaikan di laman sosial. Hanya kita yang menjadi duta produk Shaklee. Saya menjaga anak-anak di rumah, dan saya tak sangka saya balik yang tak menang tangan. Bila jaga anak-anak dekat rumah sambil buat bisnes Shaklee, sampaikan saya kena minta pertolongan suami saya. Dan waktu tu saya cuba approach suami saya. Saya cakap, abang, jom kita fokus dengan bisnes Shaklee. Walaupun pada waktu tu saya tahu dia sangat berat untuk lepaskan bisnes yang sedia ada. Tapi saya cakap dengan dia, tak apalah, take your time. Saya cakap macam tu. Sampailah saya berada di rank senior coordinator. Pada waktu tu saya dah pun mencapai income 5 angka, dan saya berjaya lepas car bonus program daripada Shaklee. Dan saya hasil daripada income Shaklee beberapa bulan tu, saya berjaya membeli sebuah kereta sendiri untuk kegunaan sendiri. Barulah dia nak kata setuju. Akhirnya dia pun setuju untuk buat bisnes Shaklee sama-sama. Dan yang paling jelas dan paling ketara pada waktu tu adalah bila mana masa suami saya dengan anak-anak lebih baik berbanding sebelum ni. Apa yang boleh saya simpulkan dekat sini, bagi kami inilah bisnes yang paling mudah yang pernah kami ceburi sebelum ni. Kita hanya perlu membuat marketing dan jual saja, dan yang lain segala-galanya company dah sediakan. Bukan saja pendapatan dalam Shaklee juga memberikan hasil yang lumayan. Kita pula mampu set target berapa bonus kita dalam sebulan, kita nakkan berapa. Dan kita mampu pastikan impian kita dalam kerjaya mampu Shaklee yang mampu tunaikan. Bisnes Shaklee adalah bisnes yang paling supportif. Tak kisah daripada company ataupun organisasi. Mana lagi kita nak cari bisnes yang mempunyai support group siang dan malam, dan kita sentiasa mendapat ilmu-ilmu yang percuma daripada upline kita. Dan yang paling bermakna melalui support group lah,
kita dapat membina silaturahim. Pada awalnya kita hanya sebagai rakan bisnes dan akhirnya kami ibarat sebagai satu family yang besar, termasuklah family besar Shaklee Malaysia. Daripada pengalaman saya berbisnes sebelum ni, untuk kekal dalam sesuatu bisnes mestilah ada jaminannya untuk masa hadapan. Supaya apa yang kita dapat pada hari ini membantu anak-anak kita pula pada suatu hari nanti. Tanpa ada asas yang kukuh dan tanpa ada sistem yang kuat, bagi saya adalah sangat-sangat sukar untuk sesuatu bisnes untuk bertahan. Dan inilah salah satu aspek yang penting dalam Shaklee, iaitu bisnes Shaklee yang kita buat pada hari ini, kita mampu wariskan kepada anak-anak kita pada suatu hari nanti. Tidak semestinya mewarisi kekayaan, tetapi yang penting adalah mereka dapat mewarisi kelangsungan bisnes yang kukuh untuk masa depan. Inilah antara salah satu jaminan yang paling penting yang menjadi penyebab kenapa kami ingin meneruskan bisnes Shaklee dan terus setia bersama Shaklee. Jadi, saya nak mengajak satu dewan ni, letakkan keyakinan kepada rezeki, kepada Allah, dan kemudian letakkan keyakinan dan gol masing-masing dalam bisnes Shaklee, sebab Shaklee memang mampu memberikan apa yang kita nak dalam kerjaya kita. Rebutlah semua peluang yang ada dalam Shaklee dan kita janganlah hanya menjadi orang yang melihat orang lain berjaya, tetapi kita berada dalam golongan untuk berjaya bersama-sama mereka. Siapa yang pegang kepada kunci kejayaan dan siapa yang pegang kepada kunci rezeki ini, maka dah tak ada sebab lagi dah untuk anda berjaya, dan seterusnya anda mampu pula untuk mengajak orang lain untuk bersama-sama berjaya dengan anda. Ingin saya katakan dekat sini, bisnes Shaklee bukanlah bisnes yang syok sendiri, tetapi bisnes Shaklee adalah bisnes yang mana mengajak ramai orang di sekeliling kita yang untuk berjaya bersama-sama dengan kita. Bisnes Shaklee adalah bisnes yang memberi manfaat kepada orang lain, dan kita sendiri tahu yang mana sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, akhir kata, saya nak mengajak semua yang dalam hall ni, jumpa kita di trip Switzerland dan Korea pada tahun depan. Sekian, saya serahkan ucapan pada hari ini kepada orang yang sentiasa mendorong saya dalam bisnes Shaklee, iaitu suami saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih sekali lagi kepada Shaklee dan kepada semua yang hadir pada petang ni. Jadi kita dah dengar banyak, isteri saya dah cerita pasal dari zaman dia dulu, zaman kahwin. Sebenarnya apa yang diceritakan isteri saya ni sebenarnya itulah perjalanan hidup kami dan perjalanan hidup saya bila kami bertemu. Pengalaman lepas itulah yang sebenarnya yang memberi, orang kata apa, sebab kenapa kami memilih Shaklee pada hari ini. Kami dah lalui perkara-perkara yang lepas. Saya tak ceritalah pengalaman saya daripada isteri saya dah bisa lihat akhirnya kenapa kami memilih Shaklee. Dulu masa saya buat bisnes sebelum ni, saya rasa semua betul. Apa yang saya buat semua kena pada mulanya. Tapi bila sampai waktu tertentu tu, saya rasa bisnes saya macam, kenapa aku tak boleh jadi macam bisnes owner yang lain? Kenapa mendata? Saya tak nak jadikan alasan sebenarnya anak sakit ataupun hal-hal lain sebagai reason kenapa saya tak boleh grow dalam bisnes. Tapi sebenarnya bila wife saya buat balik comeback Shaklee pada 2016, barulah sebenarnya saya nampak nilai ataupun kekurangan dulu yang pernah saya tak buat ataupun mungkin dulu saya tak tahu pun. Perkara utama yang saya nampak bila wife saya start bisnes Shaklee, dia create satu family yang luar biasa. Family dari luar yang tak kenal mungkin, tiba-tiba menjadi satu support group yang betul-betul kuat, satu network yang betul-betul besar.
Setiap malam, setiap hari dia akan kontak, upline, berbincang, berjumpa. Tiba-tiba saya buat bisnes macam saya forever alone. Saya duduk dalam office seorang, saya kira saya buat, saya panggil staff apa semua. Ada masalah ke, idea ke, semua saya seorang. Saya tak boleh grow, saya tak boleh expand. Otak saya tepu, tak expandable. Tetapi bila saya tengok dia buat bisnes, dia berjumpa, dia WhatsApp biasalah kan. Kita tengok apa WhatsApp, banyak sangat kan. Tapi saya tengok dululah, saya tak marah lah. Rupa-rupanya support group adalah satu sistem yang sangat penting dalam bisnes. Bisnes apa pun, kita kerja apa pun, kita tak boleh buat seorang-seorang. Ini bagi saya benda yang standard, tapi masa tu saya tak apply. Bezanya dalam MLM Shaklee ni, support group dia mudah terbina. Tanpa sedar kita dah ada network di atas kita, upline. Dan dari masa ke semasa kita bina network kita di bawah. Dan bila bergabung atas dan bawah ni, dia akan jadi satu network yang sangat besar, satu support group yang sangat powerful. Ini yang saya tak ada dalam bisnes sebelum ni. Ini yang bagi saya satu kegagalan. Walaupun saya sangat sayang bisnes saya tu, dan bukan salah bisnes tu, kita kerja apa pun, bukan salah kerja tu, bukan salah bisnes tu, tapi salah kita. Kita salah langkah. Dan bila saya nampak dia grow sangat laju, dari bulan ke bulan, berapa bonus bulan ni? Dia cakap ni, bulan depan berapa bonus? Naik lagi. Saya ingat kurang pun lagi naik. Tanya lagi next bonus berapa? Lagi naik. Jadi masa tu saya pelik, kenapa dia boleh grow, kenapa saya tak boleh? Dan itulah salah satu sebabnya kenapa akhirnya saya terpaksa ikut dia. Bukan sebab pilih kontrol, sebab saya nampak potensi satu support system yang ada dalam bisnes MLM ni. Ini bermakna bisnes MLM Shaklee ini adalah satu bisnes MLM yang betul. Terima kasih Pastor Armin. Kita jangan risau kalau dengar MLM, jangan risau. Ia bukanlah satu, orang kata apa, sebab kita dah tanam dalam fikiran kita mungkin bagi-bagi yang baru ni, dia curious, dia nak tahu MLM ni Shaklee betul tak betul. Saya pun macam tu, itu normal. Dan bila support sistem ni bergerak, dia bukan saja dalam waktu yang singkat ataupun waktu yang tertentu saja. Support sistem ni akan berterusan sampai bila-bila. Sampai kita berjaya grow sampai master coordinator pun, kita masih perlukan support sistem ni. Itu yang paling penting untuk kelangsungan bisnes. Dan itulah juga sebenarnya jaminan masa depan yang saya tengok dalam Shaklee ni, yang menyebabkan saya pun ingin mengikut wife saya. Saya ada satu kisah baru-baru ni, sorry masa sikit. Kami baru balik pada umrah Shaklee. Alhamdulillah akhirnya jaya juga kami. Shaklee umrah tim Masjid Nabawi apa. Masa di Mekah, satu hari tu, hari Jumaat, semayang Jumaat, saya saja keluar seorang-seorang sendiri pagi-pagi. Pukul 9 pagi saya dah keluar masuk masjid sebab hari Jumaat ramai. Jadi hari tu saya saja plan, lepas tawaf sunat saya plan untuk di Mekah, di Kaabah ada satu batu namanya Hajar Aswad. Dan batu tu, siapa yang pergi Mekah mesti akan berebut-rebut nak cium batu tu. Itu target saya hari tu. Saya nak cium batu tu. Tapi bukan mudah. Bukan seperti cium isteri. Sangat susah. Walaupun batu. Lagi-lagi hari Jumaat, seluruh kota Mekah, kota-kota lain akan datang bersama dan berebut. Dan saya cuba masuk dengan badan yang tak tough ni, cuba rebut masuk, dan saya boleh katakan saya seperti ombak. Hayu-hayu, orang tolak sana, orang tolak sini. Saya cuba dalam 15 minit, saya tak mampu langsung masuk untuk cium. Walaupun saya rasa dalam jaraknya dalam saya dengan depan tu saja. Kemudian saya dah putus asa, saya give up. Saya keluar sikit, tiba-tiba ada seorang menyapa saya, warga Indonesia. Walaupun saya tahu itu standard benda di sana, ada orang yang akan tolong kita kan.
Mungkin dengan bayaran dia tak kisahlah. Tapi masa tu saya fikir, aku nak cuba juga. Dia betul dia buat. Sebab orang yang saya jumpa tu ada seorang pakcik tua, rendah pada saya, kurus. Saya kata kalau aku pun tak boleh masuk, macam mana dia boleh masuk? Dia kata okey, nak cium? Nak. Okey, pegang belakang. Itu saja instruction dia. Pegang belakang, jangan sekali-sekali lepas bahu saya. Dan saya pegang benda tu. Dan untuk makluman, pegang bahu tu bukannya mudah. Dengan orang tolak sangat rapat, tak ada ruang kosong, kita mungkin akan terlepas bahu. Dan saya cuba, takkan saya nak cekup leher dia, kan? Dia dah tua kan, tercekik pula. Saya terpaksa pegang sampai kadang saya terlepas, pegang balik. Sampai satu tahap, sekejap saja dia dah masuk ke kaki pengawal. Kan ada askar yang kawal batu tu. Tiba-tiba dah sampai depan. Dia masuk lagi, tiba-tiba saya dia buka ruang pada saya untuk saya cium. Dan saya cium, itu pertama kali. Seperti Mekah saya dapat juga cium, Alhamdulillah. Lepas tu nak keluar pun bukan mudah. Nak reverse tak boleh, orang tolak lagi. Tak padahal tak nak cium dah, orang tolak lagi. Lepas tu dia kata ikut saja. Saya pun ikut dia. Sangat mudah laluan dia daripada orang tu. Maksudnya apa yang saya nak bagi tahu di sini, leader paling penting orang yang kamu follow, orang yang bagi arahan pada kita. Bila dia cakap saya pegang bahu, jangan lepas, itu saja arahan dia. Dan saya pegang itu. Kalau kita pegang betul-betul leader kita, upline kita untuk berjaya, insya-Allah dia takkan terlepas. Dan juga kepada leaders, walaupun kita kecil, kedil, kurus kering, ataupun macam masa akhir, jangan give up. Dengan ilmu yang kita ada tu, cubalah kita ambil, gali ilmu ni supaya kita apa? Supaya kita dapat bimbing daun-daunan kita. Sebab kalau kita jatuh, kemungkinan daunan kita juga akan jatuh. Itu yang saya belajar daripada hal itu. Dan saya pun tak percaya macam mana dia boleh sampai cepat sangat ke cium. Ada asrat, mungkin pengalaman dia lebih banyak. Jadi itulah satu saja saya nak nasihatkan kepada semua daunan-daunan saya ataupun kawan-kawan yang datang di sini hari ini. Kita pada dah bisnes sekali, peganglah bisnes ni. Dulu saya adalah sikit pandang slack dengan dia kan. Tapi bila saya dah tahu, sebetulnya tu pegang sekarang ni. Pendapatan saya dengan isi saya sebenarnya kata 90% daripada Syakli sahaja untuk tanggung kehidupan kami. 10% tu adalah sikit buat benda ya. Tapi 90% itulah yang membayar rumah kami, kereta kami, makan kami, minum kami. Kami percaya yang Syakli boleh menjamin masa depan. Itu yang sangat penting kita tahu, kita pegang. Dan insya-Allah Syakli akan lagi hebat lepas ni. Saya yakin Syakli bukan company yang simple, bukan company yang orang pelih kata lekeh, bukan lekeh kan. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya harap daunan lain dapat pegang benda ni, ingat benda ni, gunakan betul-betul master leader-leader kita, upline kita. Kita gunakan mereka, jangan bagi dia rehat. Dan insya-Allah kita akan berkembang. Walaupun isu apa yang datang, kita akan boleh hadapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.